Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita untuk Core Abilities tahap 1, modul 1, dan kali ini kita akan tengok untuk sub modul 2, komunikasi lisan dan bertutur mengikut kesesuaian. Okey, jadi dalam untuk sub modul yang kedua ini, apa yang kita akan tengok adalah tentang pengenalan komunikasi oral, bahasa dan format yang sesuai. Yang ketiga, kaedah asas komunikasi. Keempat, bahasa gerak-geri dan gerak isyarat. Dan yang kelima, cara penyampaian maklumat dan idea kesedaran budaya. Okey. Jadi seperti yang sebelum ni kita dah tengok dalam sub modul 1, komunikasi ni dia terbahagi kepada dua, iaitu ada komunikasi lisan dan juga komunikasi bukan lisan. Okey, dan komunikasi lisan pula kita tengok ada dua jenis dekat situ, iaitu komunikasi oral ataupun pertuturan dan juga komunikasi bertulis. Okay, jadi untuk kali ini kita akan tengok kepada dua jenis komunikasi lisan, iaitu komunikasi oral dan juga komunikasi bertulis. Okey, apa itu komunikasi oral? Komunikasi oral adalah kita sampaikan ataupun proses menyampaikan maklumat dan idea dari seorang individu kepada individu lain melalui pertuturan ataupun melalui percakapan. Okey, manakala komunikasi bertulis pula adalah proses sampaikan maklumat dalam bentuk bertulis. Okey, jadi beza dua tu ya. Kedua-dua ni masih lagi komunikasi lisan. Tapi satu tu adalah melalui pertuturan, yang oral tu, yang bertulis pula adalah melalui tulisan, bentuk bertulis. Okey, dan kita tengok untuk komunikasi oral ada 7 bentuk. Okey, yang pertama dekat situ adalah komunikasi intrapersonal. Okey, intrapersonal ni adalah dalam diri, dalam hati. Yang kedua pula adalah komunikasi interpersonal. Bila kata inter ni maknanya antara dua personal. Okey, antara dua ataupun lebih lah, beberapa individu. Okey, dia ada komunikasi dekat situ. Dan yang ketiga adalah komunikasi dalam kumpulan kecil. Okey, yang ni biasanya lebih daripada 3 orang, macam antara 5 hingga 10 orang. Okey, yang tu komunikasi dalam kumpulan kecil. Kita ada juga yang komunikasi bentuk yang keempat, iaitu komunikasi awam ataupun dikenali juga sebagai pengucapan awam. Okey, yang ni dia lebih open lah, maknanya open. Dan yang kelima, komunikasi massa. Okey, komunikasi massa disebarkan melalui media massa lah. Contoh dalam social media seperti radio, video, TV, dalam Facebook. Okey, yang tu komunikasi massa. Kemudian kita ada komunikasi korporat. Okey, yang ni bila komunikasi itu berlaku dalam satu-satu organisasi. Okey, jadi yang tu adalah komunikasi korporat. Dan juga kita ada komunikasi antara budaya. Okey, yang antara budaya ni dia maknanya sebab kita manusia ni ada macam-macam bangsa, macam-macam kaum. Jadi kita ada komunikasi antara budaya ni. Okey, seterusnya kita tengok dalam komunikasi, apa yang penting kat sini adalah bahasa dengan format yang digunakan mestilah sesuai. Okey, mestilah sesuai. Sebabnya kalau kita berkomunikasi, kalau kita cakap tapi tak gunakan bahasa format yang sesuai, kemungkinan nanti komunikasi kita tu kita je yang faham, orang lain tak faham. Okey, jadi apa yang kita kena ambil kira sebenarnya semasa kita berkomunikasi? Yang pertama, kita kena tengok siapa dengan siapa kita nak bercakap, ataupun kita punya sasaran, ataupun kita punya audience. Okey, jadi dengan siapa audience kita tu? Dengan siapa sasaran kita tu? Okey, kalau bila kita bekerja, kalau misal kata kita dengan pegawai atas-atas, okey, kemungkinan kita boleh gunakan bahasa yang lebih formal. Tapi kadang-kadang, okey, kalau misal kata kita jadi cikgu. Cikgu dengan sekolah menengah, cikgu sekolah tadika. Okey,
lain tu. Lain sasaran dia. Jadi bahasa yang digunakan memang berlainan. Bila ajar yang sekolah menengah dengan ajar yang tadika, okey, dia lain lah cara dia punya bahasa dia tu. Okey? Sebab tu kena gunakan bahasa yang sesuai. Yang kedua, kita kena menggunakan tutur kata yang sopan. Okey, yang tu memang wajib lah. Okey, dan dengan tutur kata yang sopan, lepas tu ringkas supaya orang boleh faham. Dan ucapan kita, perkataan-perkataan kita tu mestilah jelas. Apa yang kita nak cakapkan tu, sebutan kita tu mestilah jelas supaya orang boleh faham dan tak salah faham. Okey. Seterusnya adalah tentang kaedah asas komunikasi. Okey. Jadi dekat sini ada beberapa untuk komunikasi oral ataupun percakapan pertuturan. Ada beberapa kaedah yang boleh menggunakan beberapa media. Contoh dekat situ, okey. Satu, kita boleh face to face ataupun perbualan bersemuka. Kemudian boleh juga gunakan telefon. Okey, perbualan telefon, cakap. Temu duga. Okey, interview. Itu juga adalah komunikasi oral. Okey, yang ni biasa kalau untuk pekerjaan memang nak nilai selain daripada dia tengok sijil-sijil kamu, ada interview. Okey, nak tengok komunikasi oral ni berkesan ke tidak. Kenapa ya? Nah, maknanya dia nak tengoklah kamu boleh cakap ke, boleh faham ke tidak. Okey, jadi itu adalah contoh komunikasi oral. Kemudian file media digital, persembahan. Persembahan ni apa yang dia cakap lah. Okey, maknanya kita kata apa? Presentation. Presentation. Bukannya persembahan menari-nari semua tu Okey, presentation. Jadi kamu present macam kamu buat presentation di depan kelas kan. Okey, jadi persembahan. Seterusnya perbincangan, mesyuarat, ceramah, ucapan, okey, video call, video call telefon persidangan video, okey, macam dalam meeting gunakan video, sekarang ni internet banyak kan. Okey, dan protokol penyuaraan internet. Okey. Okey, untuk komunikasi oral ni dia ada ataupun komunikasi pertuturan tadi dia ada kelebihan dengan keburukan dia. Okey, kita tengok dulu kelebihan komunikasi oral. Yang pertama, wujudnya fahaman dan ketulusan yang tinggi. Okey, sebab apa boleh wujud kefahaman dan ketulusan tinggi? Okey, bila kita communicate, kamu bercakap kan? Kamu bercakap secara oral. Yang seorang bercakap, lepas tu bila yang seorang lagi tak faham, dia boleh terus tanya. Dan nanti yang bagi penerangan tadi boleh jawab terus. Jadi, boleh wujud fahaman dengan ketelusan tu. Yang seterusnya, fleksibel. Okey. Sebab biasanya bila komunikasi oral ni adalah perbincangan. Bila dia seolah-olah macam berbincang kan. Jadi bila berbincang dekat situ, katakan dah ada buat boleh dapatkan keputusan lah. Kita tak setuju, kita boleh kata okey, kita bagi tahu idea kita kenapa-kenapa. Maknanya boleh fleksibel dekat situ. Kemudian secara spontan dalam pertuturan. Macam tadi cikgu cakap lah. Kita sebab secara oral ni kalau tak faham boleh terus tanya. Lepas tu boleh terus jawab. Spontan. Secara spontan. Jimat masa. Bahkan wang dan tenaga. Benda tu bila kita terus tanya, bila bagi penerangan terus, lepas tu tak faham terus tanya, terus jawab, okey, itu akan lebih menjimatkan masa. Lepas tu, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sebabnya, okey, kita boleh secara perbincangan lah, boleh buat perbincangan. Jadi, antara cara yang terbaik untuk selesaikan masalah adalah dengan komunikasi oral. Yang seterusnya adalah kelebihan dia, elemen yang terpenting dalam semangat berpasukan. Okey, pasukan yang baik ni mestilah dia ada komunikasi oral ni. Kalau misal kata senyap saja, okey, buat kerja aku buat kerja aku, okey, yang tu tak adalah semangat
berpasukan kan. Okey, jadi komunikasi oral ni memang penting dalam kerja berpasukan. Kemudian menggalakkan sikap terbuka dan merangsang semangat. Okey, dalam tu bila pertuturan ni dia akan ada perbincangan. Okey, jadi akan lebih sikap terbuka. Dan cara yang terbaik untuk sampaikan maklumat. Okey, cara yang terbaik. Kita boleh cakap, bagi tahu, terus, direct. Jadi kalau misal kata kamu nak bagi tahu sesuatu, kadang-kadang kalau kamu guna teks sahaja, guna type message saja, kadang-kadang tak faham pun kan, yang kawan lagi satu tu tak faham. Jadi kamu boleh gunakan komunikasi oral untuk bagi penerangan. Okey, yang tadi tu tentang kelebihan komunikasi oral. Apa pula keburukan komunikasi oral ni? Okey, jadi dalam perniagaan ataupun dalam kerja-kerja formal yang lebih formal, tak memadai kalau kita gunakan komunikasi oral saja. Contoh kalau kita jual beli. Okey, dalam proses jual beli perniagaan, jual beli. Okey, kita nak order barang dekat supplier. Banyak, beratus-ratus kan? Beratus-ratus. Jadi, boleh kamu cakap nak order ataupun nak order paling mudah lah. Paling mudah. Jenis yang order nasi lemak 100. Kamu nak order nasi lemak 100. Kamu cakap saja. Okey, boleh. Jadi kalau macam tu sebenarnya tak membadai lah. Mesti juga kurang-kurang kamu ada teks dia. Okey, jadi kawan yang supplier tu, pembekal tu dia ada bukti. Okey, kita dah order sekian-sekian. Okey, kalau cakap saja kadang-kadang tak memadai. Okey, kemudian bersifat tak formal dan kurang tersusun. Okey, ini tadi macam cikgu kata dalam perniagaan. Kita antara pembekal dengan pembeli. Okey, mesti ada dia punya catatan jual beli dia. Resit ke, okey. Jadi itu adalah contoh yang bertulis pun, yang maknanya tak hanya berharap kepada oral. Dalam mesyuarat, okey, dalam mesyuarat. Kalau misal kata kamu gunakan oral saja nak bagi penerangan, okey, tanpa ada apa-apa bantuan, kata tak ada gambar rajah, tak ada apa, rasa-rasa boleh tak? Dan mungkin mesyuarat tu dia akan jadi panjang berjela-jela. Okey, jadi sebab tu dalam mesyuarat kadang-kadang kita sediakan handout, kertas, ataupun kita tunjukkan slide supaya nanti boleh ada rajah-rajah yang kita masukkan dalam kita punya mesyuarat. Jadi penonton ataupun ahli mesyuarat lagi mudah nak tangkap, nak tengok apa dia, kan? Okey. Sebab kalau misal kata kamu cakap aja, tak ada benda-benda tu, tak ada rajah, tak ada apa bantuan dia bertulis, kadang-kadang dia ambil masa lebih lama dan itu dah jadi tak produktif lah. Kita mesyuarat lama sangat tu sebenarnya tak produktif. Okey, seterusnya pertuturan tak mudah dikekalkan. Okey, kalau secara oral saja pun tak boleh juga, sebabnya cakap boleh ubah-ubah kan. Sekejap cakap lain, sekejap cakap lain. Okey, jadi itu sebab pentingnya yang bertulis juga. Okey, kemudian mungkin juga daripada percakapan tu akan ada salah faham. Atau kalau misal kata maklumat yang disampaikan tu, apa yang kita cakap tu tak lengkap. Jadi yang tu akan menyebabkan salah faham. Seterusnya, perlukan perhatian dan sikap terbuka penerima ataupun khalayak. Okey, jadi bila nak buat komunikasi oral ni, dia kena pastikan kita punya sasaran tadi ataupun audience tadi betul-betul tengah menerima, betul-betul nak dengar. Okey, jadi perlukan perhatian lah. Kalau tak, sia-sia je kita buat komunikasi oral ni. Tapi orang tak dengar. Okey, seterusnya, oral tak sah digunakan sebagai rekod undang-undang. Maknanya, dia tak boleh bawa ke mahkamah lah. Apa yang cakap tu tak boleh bawa ke mahkamah. Kecuali kalau kamu ada video, ada rekod apa yang dicakapkan kan. Tapi kalau kamu kata, oh hari tu sekian-sekian ni kata dia nak pergi apa benda. Jadi tak boleh. Tak boleh dijadikan rekod undang-undang. Okey. Jadi kita dah tengok komunikasi oral tadi ada kebaikan, ada keburukan. Jadi nak atasi keburukan tu, sebab tu kita perlukan juga komunikasi
secara bertulis. Okey, contoh komunikasi bertulis, surat, berkeliling. Okey, berkeliling biasa kerajaan dia gunakan berkeliling lah. Memo, notis. Yang tu dalam raja tu ada kat situ contoh notis. Okey, laporan, minit mesyuarat. Macam tadi kita dah buat mesyuarat, mesti ada minit mesyuarat. Okey, sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam mesyuarat kita ada satu-satu keputusan, kan? Kita dah putuskan satu-satu benda. Okey, jadi kalau misal kata ada benda yang kemudiannya ada jadi isu, jadi kita boleh rujuk semula kepada minit mesyuarat. Betul ke macam ni keputusan dia? Betul ke yang ni yang kita kena buat? Boleh rujuk balik minit mesyuarat. Okey, selain daripada tu adalah email. Email juga adalah komunikasi bertulis. Okey, selain daripada komunikasi oral tadi, komunikasi bertulis tadi, kita juga berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gerak-geri ataupun gerak isyarat. Maknanya gaya. Gaya Okey, contoh dekat dalam gambar tu kamu boleh tengok ada gaya defensif, bela diri. Ada gaya angkuh, arrogance. Arrogance dia dengan peluk tubuh dia, lepas tu kepala tertengok ke atas. Okey, tu gaya angkuh, gaya arrogance. Tu gaya annoyed. Dia macam jengkel, okey. Sakit hati, irritated. Happy, okey, happy. Happy ni kalau misal kata dia senyum. Okey, dia senyum. Lepas tu kamu tengok. Senyum tu pun nampak ikhlas je. Kamu dah tahu dah. Tu, dia ni okey. Mau dengar kan. Okey. Lepas tu ada yang gaya confused bila kerut-kerut dahi. Tu dia tak bagi tahu. Semua ni tak bagi tahu pun tapi kita boleh baca daripada gerak isyarat. Kita boleh tahu apa yang orang tu fikir daripada gerak isyarat. Jadi bila komunikasi ni memerhatikan, kita tahu, faham apa dia gerak isyarat orang lain pun, maknanya kita boleh tahulah nak buat macam mana komunikasi. Contoh macam cikgu tengok, cikgu dalam kelas, tengok kamu ni bersedia ke tak bersedia ke, gaya nak dengar ke tak nak dengar ke, boleh tengok daripada gerak isyarat kamu. Okay, selain daripada gerak isyarat, posture. Posture ni kedudukan tubuh badan kamu. Okay, dia ada posture terbuka, posture tertutup. Okay, contoh sekarang ni kita tengok untuk posture terbuka. Okay, gaya dia kalau dalam gambar tu kamu tengok. Okay, kalau ada kerusi, ada tempat sandar, ada tempat pemegang, gaya dia duduk tegak, tangan dia letak dekat atas tempat dia punya armrest tu. Okay, itu adalah gaya terbuka. Ini menunjukkan apa? Okay, ini menunjukkan orang tu sedia nak dengar. Sedia nak dengar. Okay, jadi tu kalau misal kata dalam kelas tengok, kalau cikgu suruh kamu duduk tegak-tegak, maknanya bila duduk tegak, maknanya baru kita bersedia nak dengar kan. Kalau misal kata kamu duduk, badan kamu duduk lungkup atas meja, tu tak bersedia lah. Okey, seterusnya posture tertutup. Posture tertutup, okey, contoh dekat situ, bila dia peluk tubuh, kaki silang, itu adalah contoh posture tertutup. Okey, bila posture tertutup ni maknanya apa? Maknanya tak ready ataupun tak berminat, tak selesa nak mendengar. Jadi bila ada yang macam ni, kalau kita nak communicate juga, maknanya pastikan cuba bawa dia dulu dalam keadaan yang selesa, lagi relax dulu. Okey. Lepas tu barulah kita interaksi dengan dia, barulah dia mau dengar. Okey, seterusnya, dekat sini ada beberapa petua bila nak sampaikan idea, yang ini pun cikgu kena cuba jugalah buat kan. Yang pertama, kita kena gunakan bahasa yang mudah difahami. Okey, kita cuba gunakan bahasa yang mudah difahami supaya orang mudah faham lah. Yang kedua, menggunakan ilustrasi. Okey, kita tambahlah gambar ke rajah ke, macam tadi cikgu cuba dalam penerangan cikgu ni, cikgu letakkan bersama gambar-gambar supaya dengan harapan boleh terangkan kamu dengan lebih baik lagi lah, bagi kamu pun nampak contoh-contoh tu. Okey,
Yang ketiga, idea tersusun. Okey, bila kita nak cakap dengan orang, pastikan kita cakap tu idea dah tersusun elok dah. Jangan nanti okey kita cakap. Lepas tu nanti dah 10 minit tu patah balik dekat apa yang mula-mula kita cakap tadi. Dah jadi tak tersusun lah. Yang keempat, fokus kepada perbincangan. Dan yang kelima, kita ringkaskan. Cuba bagi seringkas yang mungkin. Ringkas tapi mudah faham. Okey. Okey, dan juga untuk kesedaran budaya, last sekali adalah tentang kesedaran budaya, sebabnya kita bukannya manusia ni bukan hanya satu kaum, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu budaya saja. Jadi adalah penting untuk kita tahu tentang perbezaan tu, saling hormat, menghormati bila kita berkomunikasi untuk elakkan perkara-perkara yang tak elok lah. Okey. Jadi yang pertama kita cuba wujudkan kesedaran itulah, kita tahu benda-benda ni. Lepas tu jangan biarkan perbezaan. Maknanya kalau kamu ada perbezaan antara budaya tu, jangan biarkan benda tu jadi penghalang kepada kamu, jadi punca permusuhan. Okey, wujudkan persahabatan. Kita cuba walaupun berbeza budaya, berbeza agama, semua kita cuba wujudkan persahabatan. Jangan duk perli-perli. Jangan duk kita gunakan bahasa-bahasa yang tak elok. Kemudian bersikap jujur. Okey, kena cakap direct lah. Cakap direct, jujur. Ambil masa mendengar, dengar orang lain nak cakap macam mana. Kalau misal kata walaupun kita kita agama yang berlainan, kawan kamu agama yang berlainan, okey, kita cuba dengar apa depa punya penerangan. Okey, tak semestinya bila kita mendengar tu kita kena terima kan? Okey, tapi kita cuba mendengar dengan baik dan elakkanlah benda tu, jangan biarkan perbezaan tu jadikan jadi pemusuhan. Okey. Dan sebenarnya bila kita mendengar tentang budaya orang lain, tentang agama orang lain, walaupun kita tak ikut, sebenarnya itu kita akan dapat satu pengetahuan. Okey. Jadi tak salah pun. Okey, itu saja penerangan cikgu untuk sub-modul yang kedua ni. Jadi kita akan sambung lagi dalam modul yang ketiga nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.